berumur 45 tahun, sudah berkahwin tiga orang cahaya mata. Mak berasal daripada Johor, Pontian Johor, ayah daripada Selangor. Telah berkhidmat di JAKIM sejak tahun 2006. Dan tahun ini adalah tahun yang keempat saya berada di Masjid Negara. Sebelum ni saya di UKK, Unit Komunikasi Korporat JAKIM. Dan sebelum-sebelum itu adalah beberapa bahagian dalam JAKIM. Saya on and off. Dan apa nama? Rasa tu je kot pengenalan tentang saya. Wallahualam. Betul Ustaz. Boleh. Kita persilakan Ustaz. So kita boleh mula? Boleh. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sebelum kita mula, saya nak dapatkan konsensus pendapat dan persetujuan, kerana sebelum ni guru yang mengajar tu dia bawa tajuk ayat ayat suruhan dan ayat larangan, dan sudah pun dilalui Suratul Baqarah. Namun saya punya kekuatan ialah tentang tadabbur Quran. Dan bila sebut tadabbur Quran, saya tidaklah memberi tumpuan hanya pada ayat suruhan dan ayat larangan, tapi melainkan kita nak lihat setiap ayat, kerana di sana ada beberapa ibrah, ada banyak ibrah dan ada banyak keberkatan yang kita boleh dapat manfaat daripada setiap ayat-ayat, dan kita nak lihat munasabah setiap ayat tu. Namun kalau tuan-tuan masih stick kepada nak ayat suruhan dan larangan, untuk kuliah pertama ni saya tak dapat nak sediakan dahulu sebab buku yang berkait tu tak ada dekat rumah ni, mungkin dekat office, buku tentang ayat suruhan dan larangan. Dan by the way, untuk suruhan dan larangan dalam Quran hanya mencakupi sekitar 20 ke 30% daripada keseluruhan ayat Quran. Jadi sebenarnya kita sedang cuba untuk lihat sekitar 20 ke 30%. Berbanding jika kita pergi daripada satu ayat ke satu ayat, kita nak melihat munasabah, sekurang-kurangnya kita cuba untuk menguasai surah-surah ataupun a glimpse daripada Al-Quran itu sendiri. Dan untuk kuliah muqaddimah pada malam ini, kita nak tengok surah Ali Imran. Surah ini adalah surah yang ketiga. Surah yang ketiga. Sebelum ni saya baca surah Ahzab. Surah yang ketiga, dan dia mengandungi berapa ayat? Surah Ali Imran. Dia mengandungi, belum keluar. Dia mengandungi lebih daripada 160 ayat. Dan menariknya, surah ini membawa nama sebuah keluarga kepada Imran.
Pernahkah tuan-puan tertanya-tanya kenapa surah sebelum surah tentang lembu Baqarah dan surah kali ini surah tentang keluarga Imran? Kenapa Quran itu um, tidak didatangkan dengan bentuk dan nama surah yang berkait? Mula dengan lembu betina, kemudian keluarga Imran. Selepas daripada ini surah tentang wanita, dan selepas daripada itu surah tentang binatang ternak Al-An'am. Selepas itu surah tentang makanan. Kenapa bentuknya macam tu? Lalu ulama-ulama munasabah, ulama-ulama berkaitan dengan tadabbur Quran ini, mereka melihat begini. Suratul Baqarah disebut dengan nama Baqarah itu kerana ada permasalahan utama manusia, terutamanya bagi Bani Israel, setelah mereka diselamatkan oleh Allah daripada cengkaman Firaun, mereka tergamak untuk melakukan penyelewengan dan tergamak untuk menyembah lembu betina. Lalu Allah angkat hal ehwal tentang lembu ini dijadikan surah, supaya kita yang membaca bila sebut tentang lembu betina, ini adalah bentuk kebejatan yang berani dilakukan manusia. Ketika dia melupakan Tuhan, maka hatinya, nafsunya cenderung untuk menyembah dan tanpa mengira apa pun disembah, serendah seekor lembu betina itu mahu disembah. Maksudnya manusia ini ada tendensi untuk melakukan pengagungan walaupun pada seekor lembu. Bila masuk surah yang ketiga ini, surah Ali Imran, dia adalah tentang keluarga Imran, dan Allah tidak mencerita tentang Imran itu siapa, tak. Tapi Allah cerita tentang keluarga dia. Nanti kita akan jumpa cerita pertama dalam surah ini. Cerita pertama adalah tentang seorang wanita yang begitu begitu committed terhadap agama, sehingga bayi dalam kandungannya dia nazarkan untuk agama. Menariknya, kisah itu, manusia tidak melihat kisah itu sebagai kisah yang menakjubkan. Tetapi manusia-manusia yang jauh daripada Tuhan ini, sebaliknya, mengangkat manusia lain menjadi Tuhan. Maka surah ini memaparkan bagaimana sanggupnya ada manusia yang sanggup mengangkat individu lain, dipuja dan disembah serta dianggap Tuhan. Kalau tadi lembu dianggap Tuhan, di sini keluarga ini dianggap Tuhan, dianggap suci dan dipertuhankan. So daripada dua nama surah yang awal ini, dia sebenarnya memberi kesedaran besar kepada kita agar menjauhi perbuatan-perbuatan syirik yang kalau kita tidak bertaubat, that's it. Dosa tak akan diampun oleh Allah selama-lamanya. So daripada nama surah kita sudah dapat gist dan indikasi tentang syirik dan kesyirikan. So surah ini dimulakan dengan huruf muqatta'ah, alif, lam dan mim. Alif, lam dan mim. Bukan tak ada surah-surah lain ataupun bentuk ejaan yang serupa alif, lam dan mim. Contoh surah Fil. Surah Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan ejaannya sama. Alif, lam dan mim. Tetapi menariknya surah-surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah ni, huruf itu tidak dibaca melainkan dibunyikan
dibunyikan hurufnya tu alif, disebut menggunakan bunyi huruf alif, lam dan mim. Daripada dulu sampailah ke akhir zaman, tak ada seorang manusia pun tahu tentang maksud alif, lam dan mim ataupun mana-mana huruf muqatta'ah. Ada ulama-ulama tafsir yang cuba untuk menafsir. Contohnya Toha ditafsirkan sebagai ini panggilan kepada Nabi, ataupun Yasin. Yasin itu adalah akronim kepada ya ya nas, ya insan, dan Yasin. Kerana huruf sin kalau kita eja insan tu, kalau kita eja insan, bukankah huruf sin itu berada di tengah-tengah? Ini sebab kita eja Melayu, kan, insan. Kalau kita eja Arab, alif, sin, alif, nun, insan. So, sin tu berada di tengah-tengah. Dan um, sama juga dengan huruf-huruf yang lain. Kaf, ha, ya, ain, sad. Huruf-huruf muqatta'ah semacam itu. Um, Kenapa Allah datangkan bentuk huruf semacam itu, dan apa benefit yang kita boleh dapat? Sedangkan sepatutnya Quran ini diturunkan untuk memandu manusia. Mana mungkin dia boleh jadi panduan kalau kita tak faham apa yang dia cuba sampaikan. So, ulama tadabbur dia melihat ada banyak dimensi kenapa Allah datangkan huruf-huruf muqatta'ah semacam ini dan sengaja disembunyikan maksudnya. Antara lain ialah supaya manusia sedar bahawa tak semua maklumat dia perlu tahu. Ada maklumat seperti contoh huruf-huruf muqatta'ah ni, dia perlu tahu dan dia tak perlu faham pun. Sekadar tahu memadai. So, begitulah hidup kita. Ada maklumat yang kita rasa tak perlu tahu, tidak perlu faham, yang penting tahu. Sebab boleh jadi maklumat-maklumat itu kalau kita tahu dengan lebih mendalam, dia akan lebih menyusahkan hidup kita. Contohnya, kita baca surat khabar. Dan dalam surat khabar tu banyak berita-berita. Ada berita yang berkait dengan kita, ada berita tak berkait dengan kita pun. Kan berita berkait dengan kita. Contoh, dekat Pahang dah banjir 2 kali, kali kedua. Dekat Johor banjir pula. Itu kan berkait dengan kita. Kalau kita ada merancang nak pergi ke Pahang, ke Johor. So daripada berita itu sudah memberi indiket ya bahawa apa nama, tak perlu teruskan perjalanan ke Pahang dan ke Johor. Sebab dah tahu situasi di sana. Tapi kalau kita tengok ada berita-berita tentang manusia. Oh, yang ini buat salah laku. Yang dia ni kahwin lagi satu. Oh, yang dia ni apa nama, anaknya berjaya semua. Yang dia ni berjaya dalam pertandingan menyanyi dan menari. Ada kaitan tak dengan kita? Tak ada. Tapi itulah manusia. Dia suka menyebut. Dia suka ambil tahu. Dia suka benda yang gosip. So, ada perkara yang kita nampak depan mata, Allah suruh kita belajar, tahan diri, tak perlu ambil tahu pun. Selagi mana Allah tak beritahu, jangan ambil tahu, biar. Lepaskan. Tapi tak, kita tetap juga mahu tahu dan mahu tahu. Malah tak ada kaitan dengan hidup kita pun. So, itu first part. Second part, tentang alif lam mim. Second part ni, kita boleh lihat begini. Allah sedang mahu bagi tahu pada kita bahawa begitulah lemah dan terhadnya pengetahuan kita ni. Alif, lam dan mim adalah huruf yang kita guna untuk membaca dan mengeja. Huruf yang sama.
Tapi selagi mana Allah tak beritahu apa-apa maklumat, sampai ke sudah kita tak tahu apa-apa. Sebab tu bila mendepani satu-satu perkara, selagi kita belum dapat maklumat yang jelas, jangan kita ulas. Selagi tak dapat cerita yang sebenar, jangan kita komen. Selagi tak dapat maklumat yang betul, jangan kita sebarkan. Alif, lam dan mim. Allah beritahu pengetahuan kita sangat terhad. Surah sebelum ni, surah Baqarah, juga dimulakan dengan alif, lam dan mim. Dan menariknya, sebelum surah Baqarah, kita dahulukan dengan surah Al-Fatihah. Bukankah dalam surah Al-Fatihah, kita mohon wajib sehari semalam sekurang-kurangnya 17 kali mohon pada Allah, ya Allah pandu aku atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Pandulah kami, pandulah kami, pandulah kami. Berulang kali kita minta. Dan bila tiba surah Baqarah, surah Ali Imran dimulai dengan alif, lam dan mim, ayat yang langsung kita tak tahu apa-apa. Bukankah dekat Fatihah kita minta, ya Allah pandu kami, dan Allah mulakan dengan engkau tak tahu apa-apa. So dimensi ketiga tuan-puan, bila kita menjadi murid, kan tadi kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah pandu kami. Itu kan indicate yang kita ni sedia untuk belajar, sedia untuk dipandu, sedia jadi anak murid. So bila kita berhadapan dengan Quran, mula membaca Quran, kita letak diri kita dalam keadaan aku tak tahu apa-apa, aku sedia untuk dipandu. Sebab tu Allah mulakan dengan huruf muqatta'ah, nak bagi tahu, hai manusia, you didn't know anything. Anda tak tahu apa-apa. Biarkan Quran memandumu. Itu bentuk huruf muqatta'ah di awal. So, kadang-kadang tuan-puan, ya, kita sudah melalui pembelajaran sejak daripada kecil, kemudian sekolah menengah, kemudian masuk universiti. Kita sudah ada ilmu-ilmu itu. Ilmu tu. Kemudian, kita mula belajar daripada seorang ustaz ke seorang ustaz yang lain. Bersilih ganti. Pencarian kita terhadap ilmu Quran ini berulang kali. Nak memantapkan bacaannya, nak mantapkan tajwidnya, nak mantapkan taranumnya. Dan sekarang kita mula nak belajar tentang ayat-ayat hukum, tentang tadabbur, tentang tafsir. Kan daripada satu individu ke satu individu. Perjalanan kita sudah agak panjang. Kita dah laluinya sudah lama. Namun Quran mengajar kita, setiap kali kita datangi Quran, mulakan dengan kita tak tahu apa-apa, ya Allah pandulah aku. So bila kita dibayangi oleh pengetahuan silam, kita datangi Quran bukan dengan nak tahu, tetapi kita datangi Quran dengan pelbagai perspektif. Ada yang nak cari, mana lagi? Mana yang tak betul tu? Mula nak mengkritik. Lebih-lebih lagi bila seorang guru dengan guru yang lain berbeza pandangan. Oh, dia ni lain lah. Aku tak nak. Guru aku yang lama tu lain dia cakap. Sebab Quran, dia sangat luas. Dia sangat luas. Allah sebut bagaimana perkaitan Quran digambarkan seperti bintang. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Surah Waqi'ah. Quran itu digambarkan macam bintang. Lihat saja bintang di langit. Tengok Quran di tangan. Ada persamaan.
Dan persamaannya sangat luar biasa. Antara persamaan antara bintang di langit dan Quran di tangan ialah bintang itu, kalau yang nengoknya nelayan, dia akan dapat manfaat. Nelayan tengok bintang, dia tahu arah mana yang dia nak tuju. Kalau dia di tengah laut, dia tengok bintang di atas, dia tahu dekat mana daratan, dia tahu dari mana dia datang, dia tahu ke mana dia nak pergi. Sebab bintang tetap di situ menjadi arah pandu. Tapi kalau yang melihat bintang itu ahli falak, dia membaca bintang berbeza. Dia bukan sekadar melihat bintang, dia nampak bulan. Dia tahu bulan ini pada fasa sekian. Lagi 45 hari, 43 hari nak Ramadan. Hanya dengan melihat bulan. Hanya dengan melihat langit. Bandingkan pula dengan orang-orang yang kerja dekat orang-orang astronomi, astronot, melihat bintang. Dia bukan sekadar lihat bintang sebagai bintang, tapi jauh di angkasa sana dia jumpa black hole, lohong hitam, dia jumpa planet-planet lain, dia jumpa galaksi, dia jumpa kluster bintang-bintang, dia jumpa dinding alam semesta. Rupanya tuan-puan, ada wujud bintang yang sama, langit yang sama, tetapi berbeza cara setiap orang memandang. Kalau kita lihat langit, kita hanya nampak bintang. Itu je. Begitulah Quran. Quran akan tampak berbeza. Terpulang kepada siapa yang membaca dan bagaimana dia melihat. Ada orang melihat Quran ini sebagai bahan bacaan, mahu didengungkan, mahu diizharkan, dan mana hukum ikhfa, that's it. Ada yang melihat Quran pada kadar, oh ini tabakat yang keberapa, ini lagu apa, bayati ke, hijaz ke, jiharkah, that's it. Ada yang melihat Quran, oh ini hukum fikah di sini, ini hukum wuduk, oh ini hukum solat khauf, oh ini hukum riba, that's it. So, setiap manusia yang mendatangi Quran, dia akan dipuaskan dengan apa yang dia lihat. Beginilah Quran. So, bermula dengan alif, lam, dan mim, 3 huruf yang simple, huruf muqatta'ah, menjelaskan latar belakang surah ini. Surah Ali Imran. Kenapa dimulakan dengan alif, lam, mim? Allah nak bagi tahu ada banyak maklumat dalam surah ini yang kita tak tahu. Bila kita tak tahu, maka bersedialah untuk kita ambil tahu, dan kita akan pergi daripada satu ayat ke satu ayat. Okay, next. Ayat kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah mulakan surah ini dengan anchor yang kuat. Dengan apa? Dengan anchor. Anchor yang kuat. Anchor ni apa? Sauk. Dengan pasak yang kuat. Pasaknya apa? Allah lah yang menghidupkan. Allah lah yang maha hidup. Dan qayyum. Kekal stabil. Kekal berdiri. Kerana nanti akan ada cerita manusia-manusia yang dia boleh hidup, boleh lahir dalam keadaan tanpa bapa. Di sini anchor dia. Allah mulakan dengan anchor yang itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
kita akan melalui satu cerita nanti, pengembaraan seorang ibu, seorang wanita yang tak pernah disentuh oleh lelaki, tapi dengan kehendak Allah, dia dipilih untuk mempunyai seorang anak tanpa ayah menjadi nabi. Dan Allah beritahu, sebelum cerita itu, dialah yang maha hidup dan maha kekal selama-lamanya, Qayyum. Dan tanpa dua sifat ini, dua sifat ini juga menyedarkan kita, kalau kita tak percaya dengan benda itu, kan? Kalau kita tak percaya dengan benda itu, maka kita perlu usaha percayalah bahawa Allah lah yang maha menghidupkan dan menjadikan dia kekal stabil, qayyum. Kekal stabil. Selepas ini nanti kita akan jumpa cerita Nabi Isa. Pun begitu, setelah Allah letak anchor yang kuat, tiada Tuhan melainkan dia. Dialah yang tetap menghidupkan dan dia kekal selama-lamanya mentadbir. Itu pun ada manusia yang kalau orang Jawa kata berdegel. Berdegel ni maksudnya apa? Degil, tak mau berubah. Ada manusia yang kekal percaya Tuhan menjelma jadi manusia. Dia jadi anak Tuhan di muka bumi. Allah beritahu dia yang menghidupkan. Dan dia mengekalkan kestabilan. Mana mungkin Tuhan boleh dibunuh dan mati. Kan? Tak mungkin. Begitulah manusia. So, bila Allah letak anchor yang kuat dan kukuh, maka kita sudah bersedia menambah keimanan, mengukuhkan keimanan. Setiap daripada bait kata, bait perkataan yang kita akan lalui, kita akan kembalikan anchor dia kepada Huwal Hayyul Qayyum. Dialah yang maha hidup dan dialah mengekalkan kestabilan. Nah, gitu. Okay, next. Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Perkataan nazzala, perkataan nazzala ni maksudnya turun sikit demi sedikit. Nazzala, turun sedikit demi sedikit. Bayangkan kalau Quran ini turun sedikit demi sedikit, antara flaw yang terbesar bila dia turun beransur-ansur ialah dia punya bentuk ayat tidak seimbang. Nah, itu cabaran terbesar kalau kita buat sesuatu tu sikit demi sedikit berpuluh tahun. Contohnya, katalah kita ni rajin tulis diary. Daripada kecil kita tulis diary. Habis satu buku, masuk tahun kedua tulis, kita menulis. Masuk tahun ketiga kita menulis. Semuanya tentang kehidupan kita. Bila sampai ke tahun yang ke-20, cuba kita tengok balik diary yang kita tulis pada tahun pertama. Rasa-rasa sama tak bentuk struktur ayat diary yang kita tulis tahun pertama dengan tahun yang ke-20? Sama ke tidak? Kan? Tak mungkin sama. Pertama sebab kita sudah bertambah usia. Beza sudah 20 tahun. Karangan kita waktu kita SPM,
Bila kita baca balik, apa benda yang aku tulis ni? Kan? Beza. Usia berbeza, pengalaman berbeza, cara penulisan berbeza, maklumat yang kita ada berbeza. Walaupun kita tulis setiap hari, tetapi gaya penulisan itu akan dipengaruhi dengan pengalaman semasa. Itulah cabaran terbesar bagi Quran bila dia diturunkan beransur-ansur. Tapi menariknya, sepanjang kita baca Quran, kita tak jumpa ayat yang dalam bentuk kurang matang. Ayat yang turun di Mekah tahun-tahun pertama, kedua, ketiga, dengan ayat yang turun di Madinah pada tahun ke-23, tahun ke-22. Lihat saja nanti suratul Ma'idah. Suratul Ma'idah ialah surah yang ke-112 turun sewaktu berada di Madinah. Satu surah komplit turun. Dan bandingkan dengan suratul Alaq, struktur ayatnya, bahasanya sama. Gap dia 20 tahun. Gap dua surah itu 20 tahun. Tapi kita tak dapati, tak jumpa ayat ini bahasanya belum matang dan ayat ni bahasanya sudah advance. Tak jumpa. So, itu antara kemukjizatan Quran. Bila Allah kata nazzala, dia turun sedikit demi sedikit. Apa yang turun itu tidak berbeza. Tidak berbeza pun. So, apa yang turun? Nazzala alaikal kitaba bil haqq. Kami turunkan kepadamu beransur-ansur tentang peraturan, turunkan kitab, yang kitab itu ada kebenaran, mengandungi kebenaran. Musaddiqan lima baina yadaihi, dan dia juga selain kitab itu sumber kepada kebenaran, dia berfungsi untuk membetulkan, membenarkan lima baina yadaihi, apa saja yang telah diturunkan dahulu daripadanya. Dia membetulkan kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripadanya. Wa anzalat Taurata wal Injil. Apa yang kitab diturunkan dahulu? Taurat dan Injil. Cuba tengok perbezaan antara nazzala dan anzala. Di atas nazzala, di bawah anzala. So, itu beza yang ketara antara Quran berbanding Taurat dan Injil. Quran turunnya beransur-ansur. Tapi Taurat dan Injil diturunkan dalam bentuk anzala. Anzala ni apa? Turun sekaligus. Turun sekaligus. So, Taurat Allah beri kepada Nabi Musa setelah bermunajat 40 hari di atas Bukit Tursina. Manakala Injil diberikan oleh Nabi Isa seawal usia sehari dia lahir. Dia diberi daripada kecil Injil. Bersama dengan dia sudah hafal Taurat. Nabi Isa lahir, dia dah kena kecam oleh bangsa dia sendiri, Yahudi. Pun begitu, dia sudah pun menjelaskan tentang Taurat dan Injil. Keduanya diturunkan secara serentak sekaligus. Anzala. So, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Kalau di atas, anchor dia ialah Allah. Allah itu Hayyul Qayyum. Ayat ketiga, Allah beri anchor yang baru. Anchor yang baru ialah Quran. Quran. So, fungsi Quran, dia adalah sumber kepada kebenaran. Sumber kepada kebenaran.
Kenapa perlu letak anchor ni? Supaya bila kita baca, bila kita mula baca tentang cerita, tentang peraturan, tentang ayat dalam surah Ali Imran ini, kita akan mudah untuk merujuk anchor utamanya Allah Hayyul Qayyum. Anchor yang kedua ialah Quran, sumber kepada kebenaran. Kerana kita sedang nak baca, nak lalui cerita orang terdahulu. Ya, kita akan lalui cerita orang terdahulu. Cerita siapa? Cerita tentang Ibu Maryam, cerita tentang Maryam, cerita tentang Nabi Isa. Ketiga-tiga figure ni, ketiga-tiga manusia ini, mereka bukan orang Arab. Perlu diingat bahawa Quran turun kepada masyarakat Arab waktu tu. Tiga orang manusia ini bukan orang Arab. Tiga orang manusia, dia adalah Bani Israel. So yang ada maklumat tentang tiga orang manusia ni, waktu tu ialah orang Rom dan Bani Israel. Yang ada sejarah panjang mereka, yang tahu tentang mereka adalah orang Rom dan Bani Israel. Orang Arab tak tahu apa-apa. Tak ada maklumat. Kan? Beza antara Nabi Isa dengan Nabi SAW 600 tahun. So sepanjang 600 tahun ni ditulis dia punya sejarah, latar belakangnya, maklumat tentang Nabi Isa ni berjilid-jilid. Sekarang Quran turun untuk membetulkan maklumat yang sedia ada. Sebab tu, kalau mahu tahu tentang kebenaran, kembali pada Quran. So, pada zaman masyarakat Arab tahu tentang Nabi Isa ini, dia sudah pun diangkat menjadi Tuhan. Mahu tahu tentang kebenaran, kembali kepada Quran. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Kenapa pentingnya ada tempat yang nak dirujuk? Kenapa penting ada tempat nak dirujuk? Supaya bila generasi berganti, kepercayaan, pengetahuan dan ilmu tu kekal sama. Tuan-puan, kita dulu, kita punya atuk, nenek, mereka ada pengetahuan tentang agama. Mereka ada pengetahuan tentang agama. Dan sedikit sebanyak disampaikan kepada mak bapak kita. Mak bapak kita ada pengetahuan tentang agama. Tapi kerana zaman sudah berubah, maka sewaktu mereka hidup mungkin mereka melalui zaman kesukaran dan kesusahan mungkin. Lalu tumpuannya untuk kekal hidup, untuk survive. Dan agama ini bukan diajar, dididik melalui transferring of knowledge, tetapi melalui amalan. Lepas maghrib, ngaji. Tak ngaji, kena sebat. Bapak saya tak pernah bagi tahu kenapa kena gaji lepas maghrib. Waktu itu tak ada reasoning. Kau kena ngaji begini-begini. Tak. Arahannya melalui sebatan dan rotan. Tapi bila berubah zaman, timbul pula keperluan untuk kita beri reason. Kenapa kena buat begini? Maka bila zaman berganti, kan, alasan-alasan yang dibina tu kadang-kala dia terlalu sains punya sains dan faktanya. Ada juga terlalu saintifik bentuknya. Lalu rupanya, contohnya solat.
Kenapa kena solat? Lalu dikajilah, oh solat ni kalau kita rukuk, kita punya darah begini. Kalau kita sujud, darahnya begini. Kalau kita, apa nama, duduk antara dua sujud, kalau kaki itu dilipat, begini kedudukannya, postur yang paling baik. Kan? Semua itu adalah alasan-alasan kenapa kena solat. Tapi bila kita nak cari jis utama, kenapa kena solat, kita kena kembali kepada Quran. Quran tidak pernah menyatakan kalau kau nak sihat kena solat. Tak. Quran tidak nyatakan kalau kau nak memastikan darah sampai ke otakmu, kau kena sujud. Tidak. Quran hanya menyatakan, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu pasti boleh mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu je reasoning yang Allah beri kenapa kena solat. Selain daripada itu, manusia boleh memikirkan, boleh mencipta pelbagai alasan kenapa kena solat. Begitu bentuk keperluan, kenapa kena ada anchor dan kenapa kena ada satu kitab untuk kita kembali. Supaya dalam banyak percambahan ini, kita akan kekal kepada satu ilmu bahawa inilah tempat rujuk kita. Kemudian ayat keempat, min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Min qablu ini adalah sambungan kepada ayat sebelum. Allah sebut tentang wa anzalat taurata wal injila min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Dia sebenarnya bersambung dengan ayat sebelum. So, kalau sambung dengan ayat sebelum, kami telah turunkan Taurat dan Injil sebelumnya menjadi petunjuk kepada manusia. Menjadi petunjuk kepada manusia. Tuan-puan, bukankah bila kita tanya kawan-kawan, tak tahulah kalau kita ada kawan-kawan Yahudi, kan orang-orang Yahudi menanggap Taurat ini hanya untuk mereka. Mereka bangsa terpilih, agama dan ajaran agama mereka ini bukan untuk orang lain. Lalu mereka tidak pun pernah berdakwah kepada orang lain, jomlah masuk agama kami. Tak. Bukankah itu yang Yahudi buat? Rupanya Allah beritahu, Taurat dan Injil diturunkan untuk jadi petunjuk kepada seluruh manusia. Tinggal lagi kegagalan Yahudi, Bani Israel, untuk patuh kepada perintah Tuhan yang ini. Sampaikan maklumat daripada kitab ini kepada seluruh manusia. Baik, Ustaz sebut pasal Yahudi, Nasrani macam mana Ustaz? Nasrani pula lain halnya. Nasrani, dia dalam bentuk begini. Siapa Nabi Isa ni? Kan? Siapa Nabi Isa? Dia adalah orang Yahudi. Nabi Isa ni orang Yahudi. Dan dia juga dalam kalangan Bani Israel. Kan? Isa ni adalah dalam kalangan Bani Israel. Kemudian, siapa yang membunuh dia? Cubaan membunuh dia. Setelah dihasut oleh Bani Israel, maka orang-orang Rom, bukan Bani Israel, orang Rom, orang luar, datang menyerbu kediaman Nabi Isa dengan niat nak bunuh, nak salib. Waktu itu Allah angkat, selamatkan Nabi Isa, angkat ke langit. So basically, orang-orang Rom ini yang bersimpati dengan kematian Nabi Isa,
Ya kan? Bersimpati dengan kematian Nabi Isa. Dia mengangkat Nabi orang lain untuk jadi Tuhan dia. Itu realiti Nasrani. Sedangkan Nabi Isa bukan bangsa dia pun, bukan Nabi dia. Tapi kerana bersimpati, dia mengangkat Nabi orang lain jadi Tuhan dia. Itu lagi keliru. Suatu Fatihah menggelarnya sebagai Ad-Dallin. Keliru, sesat. So, min qablu hudal linnasi wa anzal furqan. Kami turunkan Taurat dan Injil sebelum itu menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Dan Allah juga menurunkan Furqan wa anzalal Furqan. Furqan kat sini ada banyak maksud. Furqan dari sudut bahasa maksudnya pembeza. Pembeza. Nak menjelaskan yang benar dengan yang tak benar. Furqan juga boleh diertikan sebagai mukjizat. Mukjizat tu apa? Nak membezakan antara manusia biasa dengan para nabi. Sebab para nabi ni dia ada bukti kenabian atau furqan. Dan furqan ini tujuannya untuk betul-betul sebagai menjelaskan dan membezakan mana yang benar, mana yang tidak. Sebab tu bila kita baca Quran, kan ayat ni dimulakan dengan Quran. Kan nazzala alaikal kitaba bil haqqi wa anzalal furqan. Tengah-tengah ni sisipan je. So ayat sebenarnya ialah nazzala alaikal kitaba bil haqqi wa anzalal furqan. Kami turunkan kepadamu kitab yang mengandungi dan yang mengandungi kebenaran dan kami turunkan furqan. Furqan ni apa? Pembeza. Supaya kita bila kita baca Quran, kita boleh tahu benda ni betul atau tak betul. Benda ni haram atau halal. Benda ni boleh buat atau tak boleh buat. Contohnya, yang manusia keliru sampai sekarang. Apa dia? Hisap rokok. Kan? Walaupun jelas dia boleh datangkan mudarat, tapi masih ada manusia yang kata, ni makro je Ustaz. Saya dah tak hisap rokok, saya dah tak ketagih rokok dah, saya hisap vape pula. Sama je. Sama. Kenapa dia masih boleh buat benda tu? Sebab dia belum dapat furqan. Boleh bezakan yang ini tak baik, yang ini baik. Perluan kita untuk dapatkan furqan ini penting. Terutamanya zaman fitnah sekarang. Kebenaran dan kebatilan samar-samar. Hampir sama. So, keperluan kepada furqan tu jelas. Ada juga furqan, ulama melihatnya begini. Furqan itu diertikan sebagai sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Sebab bila kita baca Quran saja, kita takkan dapat maklumat tu secara detail. Tentang solat, tentang zakat, tentang hajinya, tentang sistem keuangan. Melainkan perinciannya diterangkan dalam hadis Nabi. Itulah bentuk furqan. Menjelaskan mana betul, mana tak betul. So, dua anchor Allah dah beritahu. Allah, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan yang kedua, Quran itu bilhaq dan wa anzalal furqan. Kami turunkan juga bersama dengan Quran itu ada pembatas yang jelas. Pembeza yang jelas.
Kemudian Allah kata, innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum azabun syadid. Siapa yang engkar dengan ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang berat. So ada beberapa perkataan yang saya nak pick supaya kita lebih jelas. Pertama, Allah sebut ayatillah. Engkar terhadap ayat-ayat Allah. Ayat yang mana? Kita baru sampai ayat nombor 4. Tapi Allah sudah beri warning, siapa yang engkar ayat-ayat Allah, dia dapat azab yang berat. Soalannya ialah, ayat-ayat Allah ni merujuk ayat yang mana? Jeng jeng jeng. Kan, merujuk ayat yang mana? Lazimnya Quran ini, ayat yang kita sedang baca, dia menjelaskan ayat sebelum, ayat di atas, ayat sebelum. So, kalau dia menjelaskan ayat sebelum, ayatillah ini merujuk kepada ayat kedua dan ketiga. Siapa yang tak nak terima Allah Al-Hayyul Qayyum dan tak nak terima Quran itu sumber kebenaran dan juga pembatas yang jelas, maka dia bakal dapat azab yang dahsyat. Azab yang dahsyat. Itu perkataan pertama, ayatillah. Perkataan kedua, kita nak tengok kafaru. Kafaru. Apa maksud kafaru? Kafaru, kata akar dia kafaro. Kafaro ni maksud dia timbus. Timbus. Kita tutup, kita timbus. Dan daripada perkataan kafaro ni juga yang bermaksud timbus, maka ada ayat dalam Quran yang menggambarkan kafaro sebagai petani atau peladang. Petani atau peladang. Kenapa? Kerana petani dan peladang ini, mereka menimbus biji benih. Tutup biji benih. Lalu macam mana daripada maksud petani yang menutup biji benih boleh sampai ke maksud engkar? Kan? Boleh sampai ke maksud engkar. Kufur engkar. Rupanya orang-orang yang kafaru, orang-orang yang engkar ini ialah dia tutup hati dia daripada menerima kebenaran. Tak nak terima. Dibacakanlah Quran, tak nak, dia tutup hati dia. Dia tutup hati dia daripada menerima sebarang kebenaran. Tak ada. Tak bagi chance. Dia tutup hati dia daripada nak patuh perintah Tuhan. Dia tutup. Itu kafaru. So, bila sebut kafaru, dia bukannya tidak tanduk. Tetapi dia adalah perbuatan hati yang engkar, enggan dan tak mahu. So, sebelum diteruskan, Allah beri warning orang-orang yang engkar dan enggan terhadap apa yang disebutkan di atas. Lahum, mereka sudah pun memiliki. Lamul milk, lahum, bagi mereka. Azabun syadid, azab yang pedih. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah berkuasa untuk memberi balas. Allah boleh azab, boleh hukum bila-bila masa. Zuntiqam mempunyai boleh membalas dendam. Zuntiqam boleh membalas dendam. Maksudnya Allah boleh terus menghukum manusia dengan mengazabnya bila-bila masa yang dia mahu. Allah ada kuasa itu.
So, apa benefit bila Allah sebut Wallahu azizun zuntiqam? Kalau tadi mereka yang engkar sudah pun di-endorse untuk dapat azabun syadid. Tapi pada frasa yang kedua ini, Wallahu azizun zuntiqam, dia punya analogi macam ni. Katalah saya, tiga orang anak saya tu bila dah masuk maghrib, diorang bermalas-malasan nak pergi mandi. Bermalas-malasan nak pergi mandi. Lalu saya kata, okey cepat mandi. Cepat mandi. Daddy ada rotan. Daddy ada rotan. Adakah dengan saya bercakap begitu, saya terus melaksanakan aktiviti merotan? Tak. Saya cuma bagi tahu, Daddy ada rotan. So, ini yang cuba diberitahu. Ini yang Allah beritahu. Wallahu azizun zuntiqam. Allah tu berkuasa dan dia boleh balas. Tapi siksaan belum bermula, belum berlaku. Allah cuma bagi tahu Allah berkuasa dan dia boleh balas. So diharapkan dengan warning semacam itu agar manusia beringat bahawa Allah punya kuasa dan dia boleh balas. Dan nak tanya, saya sampai pukul berapa ni kelasnya ni? 10:30 Ustaz. 10:30? Hmm. 10:30. So ada suku jam lagi. Ya, ya. Okey. Boleh Kita kan? masuk ayat. Boleh kan? Boleh. Kita masuk ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim. Ayat 4 Allah nyatakan dia berkuasa, dia boleh balas. Ayat 5 Allah kata dia tak takut pun. La yakhfa alaihi syai'un. Yakhfa boleh bermaksud tak takut. Yakhfa juga boleh bermaksud tidak tersembunyi. Tidak tersembunyi. Kalau kita artikan la yakhfa sebagai tak takut, itu berkait dengan ayat di atas. Dia boleh balas, dia tak takut apa-apa pun retaliation daripada manusia. La yakhfa dengan maksud tiada pun yang tersembunyi dari Allah. Ini juga memberi bukti kukuh bahawa Nabi Isa dan Maryam tidak layak untuk disembah. Sebab mereka tak tahu banyak perkara. Ada banyak perkara yang tersembunyi dari mereka. Kan seawal usia 1-2 tahun Nabi Isa, baginda tak pernah tahu yang baginda akan naik ke langit pada usia 33 tahun. Tak pernah tahu. Rahsia itu tersembunyi di sisi Allah. So Allah beritahu innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tiada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak juga di langit. Sementara kita banyak benda yang kita tak tahu, banyak yang tersembunyi dari kita. Kadang-kadang kita tak tahu pun jiran sebelah rumah kita dah kahwin 2, tersembunyi. Which is kita tak pernah ambil tahu pun. Kan? Allah tahu setiap inci yang berlaku.
So, bila Allah tahu, ini kan jaminan dari Allah. Pernyataan besar dan jaminan dari Allah. Jaminan dalam bentuk macam mana? Bila Allah kata tiada sesuatu pun tersembunyi dari pengetahuan Allah, dia sebenarnya mendatangkan kita rasa lega yang banyak. Bagaimana tu Ustaz? Yelah, tak perlulah kita terburu-buru, tergopoh-gopoh nak share apa saja berita yang kita dapat dekat handphone untuk kita bagi tahu pada seantara dunia. Kalau kita tahu tak ada satu pun tersembunyi dari Allah, that's it. Aku tak payah share. Allah tahu. Lambat laun orang lain akan tahu juga kalau berita ini tersebar. Yang penting bukan aku yang sebar. Kan, 2-3 hari yang lepas, Lembaga Pengampunan baru bersidang nak putuskan sama ada bekas Perdana Menteri boleh diampunkan ke tak. Baru bersidang. Tapi yang tersebar dekat luar ni, oh dah dapat pengampunan. Kita tak tahu. Saya sebar. The most important thing ialah Allah tahu dan tak tersembunyi pun apa yang berlaku. So kalau begitulah kita punya keimanan, ada tak hati ni gusar? Tak? Tak ada satu pun tersembunyi dari pengetahuan Tuhan. So hati takkan gusar dan hati takkan mudah gundah gulana. Kerana kita tahu Allah tahu segalanya. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ini contoh. Contoh tak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Apa contohnya? Dia yang merupa paras kamu dalam rahim seperti mana yang dia mahu. Sebagaimana yang dia mahu, sebagaimana yang dia nak. Itu contoh. Tak ada satu pun yang Allah tak tahu. Contohnya apa? Rupa baby dalam rahim tu Allah yang buat. Kita boleh akses ke apa yang ada dalam rahim. Sekarang ni boleh ada CT scan. Itu pun samar-samar. Apa yang nampak dekat situ 3D ke 4D ke, itu masih samar-samar. Ada juga yang tersilap. Ini mula-mula scan baby perempuan, keluar-keluar baby lelaki. So begitulah Allah memperkenalkan diri pada kita di awal surah ini. Allah sebut tentang dia huwal hayyul qayyum, kemudian sebut tentang Quran, kemudian sebut tentang capability, keupayaan Allah yang berkait secara langsung dengan cerita dalam surah ini. Apa kaitan langsungnya? Tiada yang tersembunyi di sisi Allah. La ilaha illa huwal azizul hakim. So dalam 6 ayat, kita sedang diperkenalkan 4 nama Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Aziz, Al-Hakim. Kan, La ilaha illa huwal hayyul qayyum di atas. Dan sekarang lagi sekali, La ilaha illa huwal azizul hakim. Selalu kita jumpa perkataan aziz ni. Apa maksudnya? Selalu kita jumpa perkataan aziz. Tapi apa maksudnya?
berkuasa. Lazim ditranslate sebagai berkuasa. Macam mana gambaran berkuasa ni? Dia berkuasa buat apa sahaja? Ya, gambarannya macam mana? Guru saya, dia suka buat analogi macam ni. Kita juga kadang-kala menunjukkan yang kita ni aziz. Bukan al-aziz, bukan ada alif lam. Hanya aziz, ada kuasa. Katalah ada orang nak jumpa imam besar Masjid Negara. Jam waktu tu menunjukkan pukul 5 petang. Ofis sudah tutup. So, tetamu ni kata nak jumpa juga imam besar. Nak jumpa juga imam besar. Pengawal dekat Masjid Negara kata, Cik, dah pukul 5, ofis dah tutup. Cik tak boleh masuk. Imam besar tak ada. Tapi dia berkeras juga. Nak jumpa, nak masuk, nak jumpa, nak masuk. Cik, dah pukul 5, ofis dah tutup. Panggillah Perdana Menteri sekalipun. Cik tetap tak boleh masuk. Waktu itu, pengawal Masjid Negara menunjukkan yang dia aziz. Dia berkuasa dan kuasa dia tak mungkin boleh dikalahkan. Kalau kalau orang tu berkeras juga, dia boleh panggil polis. Dia boleh tahan. Dia boleh sekat. Dia boleh halang. Itu aziz. Kuasa penuh. Orang tak boleh lawan. Itu bentuk Al-Aziz. Tapi lazimnya, orang-orang yang berkuasa ni, dia ada kecenderungan untuk buat sesuatu yang tak masuk akal. Kan? Orang-orang berkuasa ni, bila dia dah ada kuasa, dia buat undang-undang yang tak masuk akal. Kan? Dia implement undang-undang tu pula kadang-kala tak semua orang setuju dan suka. Bila orang berkuasa, buat peraturan, buat undang-undang, undang-undangnya tu kadang tak masuk akal. Bila sebelum ni ada sistem percukaian tidak pun dimansuhkan tetapi dibiarkan 0%. Kemudian dikenalkan okey cukai baru 6%, cukai yang ini 10%, cukai yang ini 10%, cukai yang ini 8%. Kan makin lama makin membebankan, makin tak masuk akal. Sebab yang buat tu orang berkuasa. Tapi menariknya, Allah menggunakan Al-Aziz digandingkan dengan Al-Hakim. Peraturan yang Allah buat sangat sud dengan manusia, sangat masuk akal. Sangat sud dan sangat masuk akal. Hakim. Cara implement undang-undang peraturan tu sangat hikmah. Penuh dengan kebijaksanaan. Contohnya, solat. Solat wajib. Ada lelaki, wajib hari-hari, wajib. Tapi kalau dia um, rasa pening-pening, rasa macam nak pitam, wajib solat juga. Wajib. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Kan nampak hikmahnya tu. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Tapi tetap wajib. Oh, dia tak boleh duduk lah Ustaz. Dia tak boleh duduk. Dia mampu baring je. Tak boleh duduk. Solat duduk, baring. Tetap wajib. Waktu berperang, boleh ada solat khauf. Dalam musafir, boleh ada jamak dan qasar. Ada solat hormat waktu. Tu hikmah Allah beri. Satu persatu. Hikmah. So, peraturan yang Allah buat
dia sangat suitable kepada manusia. Berbanding peraturan yang manusia buat, kadang-kala sesuai untuk satu golongan, tidak sesuai kepada golongan yang lain. Tapi peraturan dari Allah sangat menakjubkan. Sesuai pada setiap inci manusia yang ada atas muka bumi. Tak kira dia dari negara mana, tak kira apa latar belakangnya, tak kira apa jenis latar belakang pendidikan dia, semuanya sesuai. Semuanya sesuai. So, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang berkuasa dan dialah yang maha bijaksana. So next insya-Allah kita akan masuk ke surah yang ayat yang ke-7, dan ayat ini basically tentang um, ada dua lorong. Ada dua pembahagian besar berkaitan dengan ayat Quran. Pembahagian pertama, ayat-ayat itu muhkamat. Ayat yang jelas, yang nyata. Ayat-ayat hukum muhkamat. Yang kedua, mutasyabihat. Yang pertama muhkamat, yang kedua mutasyabihat. So muhkamat ni mewakili 20-30%. Yang asalnya tuan-puan nak belajar tentang ayat-ayat hukum, itu ayat-ayat muhkamat. Dan ayat-ayat muhkamat itu ialah ummul kitab. Itulah dasar dan basic kepada Quran. Selebihnya baki 70% dia ada dalam kategori mutasyabih. Tidaklah sebahagian besar, tapi mutasyabihat ini ialah ayat-ayat yang ada ayat kontroversi, ada ayat yang ada double meaning, ada ayat yang perlu penjelasan lanjut. Dia bukan dinilai on face value, tetapi dia ada pengajaran-pengajaran dan ada takwil-takwil berkaitan dengan ayat itu. So di sini Allah sedang memperkenalkan pada kita Quran itu bagaimana. Ada yang jelas, ada yang mutasyabih. Mutasyabih bukan samar-samar. Mutasyabih maksudnya hampir sama maksud. Hampir sama maksud. Tapi lazimnya diartikan sebagai samar-samar. Saya macam tak setuju kalau ditranslate sebagai samar-samar, sebab ayat Quran mana ada kesamaran. Semuanya jelas. Tinggal lagi bagaimana kita memberi erti kepada perkataan itu. Contoh ayat paling kontroversi, istiwa. Kan gaduh, zaman berzaman, istiwa. Apa maksud istiwa? Bersemayam, ditranslate sebagai bersemayam. Sedangkan tuan-puan, istiwa itu ada 8 maksud yang lain. Antaranya beri tumpuan. Antaranya tempat dituju. Kenapa kita hanya narrow it down, mengecilkan skop perbincangan hanya pada maksud bersemayam? Lalu bila dinisbahkan kepada Allah, Allah bersemayam. Gaduh. Yang kata ini mujassimah, menjisimkan Tuhan. Bersemayam tu perbuatan, meletakkan Allah tu ada perbuatan duduk begini. Why? Cuba kita translate istiwa tu sebagai memberi tumpuan. So selepas Allah cipta bumi dan langit, Allah beri tumpuan kepada arash. Istiwa alal arsh. Allah beri tumpuan pula pada arash. Kan lagi sejahtera. Tapi tak. Kerana setiap daripada kita
Ni nanti ada dalam ayat ini. Ada sebut tentang ibtigha ta'wilah, ibtigha fitnah. Yang itu next class. Barakallahu li wa lakum, kembali kepada moderator. Mic tak buka puan. Sorry. Jazakallah Ustaz. Saya ucapkan itulah tadi Ustaz dah tadaburkan sebanyak 6 ayat untuk permulaan hari ini. Saya rasa nak Q&A tak sempat kot. Ada yang nak Q&A ke? Ada Ustaz allowed ke Ustaz? Untuk pertama ni nanti dululah. Okey. Sebab dah lebih masa kan. Kita tutup aja lah hari ni Ustaz dengan tasbih kafarah Ustaz. Boleh ya Ustaz? Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Dah leave dah. Yang lain boleh unmute. Tak unmute je semua. Ustaz pun dah keluar. Okay, Assalamualaikum semua. I end the meeting today ya. Okay, thank you. Terima kasih Haji.